jelita. Tun Fatimah anak bendahara, tunangnya bernama Tun Ali. Orangnya cantik tidak terkira sayang, banyak pemuda berdendam hati. Suri ram ram ram, suri ram ram ram, suri ram di atas kota. Aduhai sayang gadis Melaka, makin dipandang makin jelita. Abang? Abang? Mak datang ni, membawa nasi lemak dan sedikit kuih untuk abang. Marilah kita makan, abang. Kita makan bersama. Abang? Pada fikiran Patik, tak usah dibenarkan orang-orang Portugis membuat perniagaan di negeri kita. Sebab perangai mereka itu jahat-jahat belaka. Patik keputusan bandar. Jadi Patik tahu segala-galanya tentang orang Portugis yang mempunyai agenda tersendiri. Bak kata pepatah, jangan disangka yang tenang tiada buaya. Patik bimbang jika berkehendakkan negeri kita, bukankah itu memberi masalah kepada kita semua? Hamba tidak menyangka dengan satu kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang Portugis terhadap Datuk Tun Mutahir dan rakyat jelata. Akhirnya Datuk termakan dengan kata-kata manis mereka. Sungguh mudah Datuk mempercayai orang luar. Jangan lupa tuanku, mereka itu orang Portugis yang mempunyai jalinan dengan British. Takut pula negeri kita yang akan menjadi tawanan pula. Patik hanya memberi pesanan dan ingatan sahaja. Sememangnya mereka baik dengan Datuk sehingga menghadiahkan Datuk emas, tetapi lihatlah mereka pula berbuat jahat terhadap orang-orang yang di bawah pula. Hamba ada mendengar orang-orang Portugis bercerita akan kecantikan Tun Fatimah. Mereka sering mengikuti ke mana sahaja Tun Fatimah pergi. Hamba merasakan Nafada Lopez berkehendakkan Tun Fatimah. Pada pengetahuan Patik, mereka sudah mula menunjukkan belanya. Jika mereka berniaga di sini, hamba bimbang ramai gadis-gadis muda yang akan dirosakkan oleh mereka. Mereka itu orang British. Bagi mereka, perbuatan itu sudah biasa. Ini sudah melanggar hukum dan undang-undang negara kita. Hamba merasakan jika orang-orang Portugis masih berniaga di sini, sudah tentu perkara itu berlaku. Hamba tidak mempunyai kuasa seperti mana Datuk Tun Mutahir yang merupakan penasihat kepada tuan. Hamba bukan mahu memandai-mandai, namun melihatkan Datuk Tun Mutahir sudah semakin akrab dengan mereka. Ini menjadikan satu strategi kepada mereka untuk mendapatkan kepercayaan tuanku melalui Datuk Tun. Hamba akan mendengar bersama untuk kali kedua. Jika benar apa yang hamba dengar, sudah pasti Datuk Tun akan menjadi seorang yang kaya
Tuanku tidak bimbangkah jika kekayaan akan menandingi tuanku? Jika tuanku bimbang, bertindaklah segera. Jangan pula berputih mata. Aku yakin Sultan akan percaya dengan kata-kata. Melihatkan raut wajahnya, jelas Sultan sudah mula murka. Tunggu saja nasib kau, Tun Mutahir. Kau jangan ingat aku berdiam diri saja. Kau telah mencabar aku untuk menunjukkan belangku ini. Jangan cuba kau bermain api, Tun Mutahir. Takut pula kau yang akan terbakar. Aku pastikan jika kau jatuh, semua anak-anak buah kau juga akan jatuh, Tun Mutahir. Terutama sekali Tun Hasan dan Tun Ali. Sudah lama aku menaruh dendam pada kau satu keluarga. Bapa, anak, sabar menunggu keputusan dari istana agar kau satu keluarga dihukum bunuh. Jika perkara itu nampak gayanya, segala rancangan aku berjaya. Nampak gayanya, tiada orang lain yang akan menggantikan tempat bendahara Semarang. Aku akan terus berdayakan Sultan. Tidak disangka-sangka Sultan begitu percaya padaku. Saja Tun Fatimah, Sultan sanggup lakukan apa sahaja. Sultan juga begitu mudah dibutakan pada cinta. Jika hukuman bunuh itu dilakukan, pasti cinta yang menjadi punca utama kemarahan Sultan. Untung saja Tun Fatimah bernikah dengan Tun Ali. Jika tidak, perancangan aku menjatuhkan Tun Mutahir tidak mungkin akan terjadi. Tunggu dan lihat saja. Matilah kau, Mutahir. Hamba ini saudagar yang kaya. Hamba terfikir untuk meluaskan lagi perniagaan hamba. Di mana agaknya negeri sesuai untuk hamba berniaga ya? Oh ya, bukankah negeri Melaka itu sangat tersohor dan masyhur dengan dagangan? Kenapa kepala otak hamba tidak terfikir daripada awal lagi? Hamba yakin hamba akan mendapatkan banyak keuntungan jika berniaga di negeri Melaka. Tetapi, bagaimanakah cara untuk hamba mendapatkan kebenaran untuk berniaga di negeri Melaka? Tentu saja ada pembesar yang menjaga di pelabuhan. Hamba akan tanyakan padanya nanti. Bagaimanakah kebenaran untuk hamba berniaga di negeri Melaka agaknya ya? Apakah sudah mendapat kebenaran daripada Sultan? Atau Sultan tidak mengizinkan untuk hamba berniaga di negeri taklukannya? Hamba berharap agar Datuk Bendahara berjaya meyakinkan Sultan untuk memberi keizinan kepada hamba untuk berniaga di sini. Lagi pula, Sultan tentu saja akan mempercayai akan bendahara. Datuk Bendahara tergamak dia melakukan perkara sedemikian terhadap hamba. Malah hamba begitu yakin dan percaya akan Datuk Bendahara. Hamba juga turut menghadiahkan sekalung emas kepadanya. Hamba langsung tidak sangka Datuk Bendahara ini orang yang berhutang. Datuk Bendahara langsung tidak boleh diharap
dia akan terima akibatnya. Apakah bala yang menimpa? Mengapakah orang-orang hamba semua hendak diperangi? Apakah kesalahan yang orang-orang hamba telah lakukan? Hamba kemari bukan hendak bergaduh. Hamba datang ke Melaka hanya untuk berniaga. Hamba yakin pasti ada dalang di sebalik semua ini. Hamba tidak berpuas hati sekiranya orang-orang hamba dihukum tanpa sebab, sehingga ramai orang-orang hamba turut terbunuh. Hamba tidak berpuas hati. Hamba semua akan datang menyerang negeri Melaka. Nampaknya Sultan telah mempercayai kata-kata aku bahawa orang-orang Portugis datang ke negeri Melaka ini hanya untuk membuat kacau sahaja dan bukan untuk berniaga. Tetapi memang benar pun apa kataku itu. Mereka semua telah mengganggu Tun Fatimah dan rakan-rakannya. Mereka juga telah menawarkan mutiara kepada penduduk kampung untuk mendapatkan Tun Fatimah. Nampaknya orang-orang Portugis itu pun telah terpikat dengan kejelitaan Tun Fatimah. Sultan pasti sangat marah kerana beliau sendiri pun belum tentu boleh mendapatkan Tun Fatimah. Bodoh punya bendahara Tun Mutakhir. Jikalau Tun Fatimah dipersembahkan kepada Sultan, pasti mereka akan hidup senang lena. Orang-orang Portugis itu pun bodoh juga kerana percayakan kata-kata aku. Aku ini hanya menginginkan hartanya sahaja. Mereka percaya bahawa bendahara telah memfitnah mereka dan kasih tahu Sultan yang mereka membuat kacau dan cuba untuk mendapatkan Tun Fatimah. Aku harus meyakinkan orang-orang Portugis itu. Jikalau mereka ingin membalas dendam dan memerangi Melaka, akulah yang akan menolong mereka dan mereka pasti akan memberikan ganjaran yang lebih besar kepada aku. Tak patut Tun Hasan Temenggu berbuat begitu. Kedai anak buah Nena Swajiwana tidak dirobohnya. Malah kedai anak buah hamba dirobohnya pula. Mana mungkin kedai anak buah hamba melepasi tali Tun Hasan Temenggu. Ini tidak adil. Tak guna punya bendahara Tun Mutakhir. Aku meminta engkau untuk menyelesaikan masalah aku dengan Nena Swajiwana. Malah engkau pula yang menerima suap daripada Nena Swajiwana. Senang-senang saja kau nak kerjakan aku selepas kau mendapat 10 kaki emas daripada Nena Swajiwana. Kalau bukan si Kitol yang memberitahu aku perkara sebenar, pasti aku tidak akan tahu yang kau hanya bermuka-muka. Aku harus kasih tahu Laksamana Khawaja Hasan. Pasti Laksamana Khawaja Hasan akan mempersembahkan kepada Sultan. Aku akan pastikan hidup kau merana bendahara. Dan aku tak akan biarkan kau hidup senang lena. Sultan pasti akan mengambil tindakan kerana kau telah cuba untuk menderhaka kepada Sultan. Kau telah menempa ceret emas, kaus emas dan berhasrat untuk naik tahta di negeri Melaka ini. Ayolah bendahara, kita lihat siapa yang mahu kerjakan siapa. Siaplah kau bendahara. Aku akan kerjakan kau dan kita lihat siapa yang akan menang. Berpuas hati hamba, aku akan pastikan kau mati.
Kurang hajar Tun Mutahi. Boleh kau suruh Tun Fatimah dari beta. Beta ni apa Tun Mutahi? Bodoh orang tua bodoh. Tun Fatimah pun satu. Dia tak fikir ke? Senangnya hidup dia kalau dia jadi permaisuri beta. Kau sepatutnya milik aku, Tun Fatimah. Aku yang patut dapat kau. Kenapa bapak kau bodoh, Tun Fatimah? Kenapa? Kau boleh hidup senang dengan aku, Tun Fatimah. Tun Fatimah hijau. Kalau kau jadi permaisuri beta, perempuan lain, gadis-gadis lain akan cemburu. Kau tak fikir Tun Fatimah hijau. Bodoh. Bapa dengan anak sama bodoh. Ada hati nak gantikan kedudukan beta. Kau siapa Tun Mutahi? Kau siapa nak kalahkan kedudukan beta? Nasib baik ada Mendelia. Terima kasih Mendelia. Kau telah bukakan mata beta menampakkan sisi buruk Tun Mutahi. Orang tua bodoh. Kau fikir beta tak tahu? Kau tempah cerik emas. Memang patutlah keluarga kau itu dibunuh. Beta sendiri tak akan biarkan orang macam kau hidup. Hirup udara sama dengan beta. Jijik! Jijik ada manusia begitu. Sudahlah kau sorokkan Tun Fatimah. Sekarang nak atasi kekayaan beta? Jangan harap Tun Mutahi. Beta ini raja, sultan. Beta akan buktikan dengan kuasa beta ini boleh lakukan apa sahaja. Tidak. Tidak. Aku takkan biarkan siapa yang bunuh keluarga aku. Lagi-lagi ayah aku. Bagaimana kalau ayah aku tidak bersalah? Ini hanyalah semata-mata hanya difitnah. Ayah aku pula terlalu ramai musuh. Adakah kau sanggup untuk menanggung dosa fitnah? Tidakkah kau tahu dosa fitnah lebih berat daripada membunuh? Tidak ayah, mereka ini sungguh kejam. Kalau ya pun, periksalah dahulu siapa yang salah. Tu Zura, aku merayu pada kau. Tolong aku, Tu Zura. Kau bunuh keluarga aku. Tidakkah kau kesalahan pada diriku? Di manakah aku mahu menumpah kasih jika keluarga aku dibunuh? Tu Zura, aku merayu melutut pada kau. Jangan kau bunuh keluarga aku, Tu Zura. Jika kau masih mahu meneruskan pembunuhan ini, baiklah, kau biar satu je aku pinta, Tu Zura. Bunuhlah aku dahulu. Aku sanggup nyawaku
diambil daripada keluarga aku sendiri, Tun Surah. Tidak, Bang. Mak dah tak ada siapa lagi sekarang, Bang. Ayah Mak sudah mati. Kalau Abang pula dibunuh, siapa lagi Mak ada, Bang? Biarlah Mak mati dahulu, Abang. Ya Allah, mereka ini sungguh kejam. Kenapa aku diuji sebegini, ya Allah? Ya Allah, aku tidak maafkan mereka. Walaupun aku mati, mereka terlalu kejam, ya Allah. Bang, bagilah Mak mati dulu. Kalau Mak mati dulu, Abang boleh teruskan hidup. Pada mulanya, hamba merasa bimbang untuk bekerjasama dengan orang-orang Portugis dalam perniagaan di negeri Melaka. Orang-orang asing ini sukar untuk dipercayai. Namun, kedatangan mereka telah banyak memberi kebaikan kepada negeri Melaka. Bukan sahaja dari segi peningkatan ekonomi, malah barang-barang dagangan juga mencukupi untuk orang penduduk kampung berniaga setiap hari. Ini telah mengubah nasib mereka. Ya. Hamba harus memberi kata putus kepada orang-orang Portugis untuk bekerjasama buat kali kedua. Hamba yakin kerjasama kali kedua ini pasti akan memberi kebaikan kepada negeri Melaka. Siapa pula yang datang kemari ya? Tapi sepertinya suara Tun Suradiraja. Apa pula hajat Tun Suradiraja datang kemari? Aku yakin ini pasti ada perkabaran penting daripada Sultan, sehingga Sultan menghantar orang istana ke rumah hamba. Jika sebaliknya, kenapa tidak menunggu hari esok sahaja? Ada baiknya aku ke depan sana untuk mengetahui apa perkabaran itu. Surat apa ini? Apa? Hamba dititahkan bunuh? Apalah salah hamba sehingga hamba dititahkan bunuh? Sungguh berat tuduhan kepada hamba kali ini. Hamba menerima orang-orang Portugis untuk berniaga di negeri Melaka adalah semata-mata untuk kemajuan negeri Melaka dan membela penduduk kampung yang miskin. Namun, apakan daya, usaha hamba hanyalah sia-sia. Tidak mengapalah, barang yang sudah berlaku dengan kehendak Allah, hamba rela. Jika ini perakhiran hidup hamba, biarlah Tuhan saja yang menentukan segalanya. Hamba tidak akan marah pada sesiapa yang memfitnah hamba. Di sini barulah hamba tahu bahawa Sultan
lebih mempercayai orang lain berbanding hamba yang memegang jawatan sebagai bendahara. Tun Hasan, Tun Ali, kita harus tunaikan permintaan Sultan. Mungkin Sultan berhendakkan emas-emas kita. Jika ada biduk, serampu pula. Jikalau tidak, apa dosa kita hendak dibunuhnya? Janganlah berduka, kerana titah Sultan harus dilaksanakan. Anak Melayu pantang derhaka kepada raja. Berpeganglah prinsip itu. Segala yang berlaku pasti ada hikmahnya. Janganlah berasa dendam atas apa yang berlaku. Ikhlaskan hati agar segalanya dipermudahkan di dunia dan juga di akhirat. Moga-moga segala dosa yang dilakukan diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai anakku Tun Fatimah, janganlah kamu bersedih, sabar dan mengucaplah, telah sampai hukum Allah kepada ayahanda. Izinkan ayahanda pergi menghadap Ilahi. Biarlah Allah Subhanahu wa taala sahaja yang menunjukkan kebenarannya kelak. Anakku Tun Fatimah, jagalah dirimu baik-baik di dunia. Semoga kita akan berjumpa di hari pengadilan kelak. Maafkan ayahanda kerana tidak dapat menjagamu lagi, wahai anakku Tun Fatimah. Tun Suradiraja, marilah jalankan hukuman Sultan yang Maha Adil itu. Wahai anak-anak buahku sekalian, janganlah menyesali atas apa yang berlaku hari ini. Anggaplah ini sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala. Taat setialah kepada Sultan kerana Sultan merupakan payung kepada kesejahteraan rakyat jelata. Ambillah keris ini dan berikan kepada Sultan sebagai kenang-kenangan daripada hamba yang hina ini. Marilah berangkat ke tempat hukuman Tun Suradiraja. Titah Sultan janganlah dilengah-lengahkan. Ayuhlah. Ya Allah, orang-orang yang hamba sayang semuanya telah pergi meninggalkan hamba. Tidak ada lagi tempat untuk hamba bermanja dan berkasih sayang. Merekalah kekuatan hamba di sini. Ya Allah, dugaanmu ini sungguh berat. Berilah hamba kekuatan untuk menghadapi segala ujian dan dugaanmu, ya Allah. Hamba sangat sedih. Hamba memerlukan pertolongan daripada-Mu, ya Allah. Kuatkanlah hati hamba untuk menerima takdir-Mu ini, ya Allah. Hamba sedih. Mengapa Sultan sungguh kejam dengan membunuh ahli keluarga hamba yang tidak bersalah? Adakah patut Sultan selaku pemerintah berbuat begitu kepada rakyatnya? Mengapakah Sultan sungguh kejam dengan membunuh ahli keluarga hamba yang tidak bersalah? Di manakah sifat kemanusiaan yang perlu ada pada Sultan? Adakah patut Sultan selaku pemerintah berbuat sedemikian kepada hambanya?
Tidakkah kejam begitu? Ya Allah, hamba mohon kepadamu. Hanya Kau sajalah yang dapat membalas segala perbuatan manusia yang kejam. Hamba tidak berdaya lagi. Hanya padamu hamba berdoa dan berserah. Laila Sari, bolehkah Laila Sari berada di belakang hamba? Maafkan hamba. Maafkan hamba. Hamba tidak sedar akan kehadiran Laila Sari. Ada apa Laila Sari datang kemari? Oh, mau mengajak hamba makan rupanya. Tidak mengapa dah Laila Sari. Kalau sudah siap masakannya, pergilah Laila Sari makan dahulu. Janganlah Laila Sari risaukan hamba. Lagipun, hamba kan sudah dewasa. Tahulah hamba untuk menjaga diri. Lagipun, hamba memang mahu bersendirian dahulu. Usahlah Laila Sari risaukan hamba. Hamba tidak akan melakukan perkara yang aneh-aneh. Hamba juga tahu hukum agama. Laila Sari, sebenarnya hamba banyak memendam perasaan. Hamba rindu akan ayah dan suami hamba, Laila Sari. Hamba sangat sedih. Bagaimana hamba mahu melupakan peristiwa pembunuhan itu, Laila Sari? Semuanya itu berlaku di depan mata hamba. Peristiwa hitam dan kejam itu tidak mudah untuk hamba melupakan sampai bila. Sultan yang kejam itu semoga akan mendapat balasan yang setimpalnya. Biar puas hati hamba. Bukan begitu, Laila Sari. Hati hamba ini sangat sakit, Laila Sari. Sungguh geram hati ini. Baiklah, maafkan hamba. Hamba terlalu ikutkan perasaan sangat tadi. Katakanlah kepada mereka, janganlah tunggu hamba. Nanti sejuk pula makanan itu. Pergilah Laila Sari. Tengku, ada apa Tengku datang kemari? Rasanya Tengku faham mengapa Patik duduk di sini sendirian. Tidaklah, Patik tidak mengharapkan simpati dari sesiapa. Apa? Tengku mahu Patik bersabar? Bagaimana Patik mahu bersabar, Tengku? Ayah dan suami serta semua kaum keluarga Patik telah dibunuh oleh Sultan. Tengku tidak berada di situasi Patik. Memang Tengku tidak akan faham apa yang Patik rasakan. Patik kesal. Apakah salah mereka, Tengku, sehingga diperlaku sedemikian? Kenapakah Sultan memperlakukan hal sedemikian kepada keluarga Patik? Patik sangat sedih, Tengku. Ahli keluarga Patik dibunuh di depan mata Patik sendiri. Sungguh kejamnya Sultan. Sultan yang zalim tidak layak menjadi pemerintah. Sultan yang zalim tidak patut kita ikut segala perintahnya, Tengku. Tengku tahu kan itu? Hati ini sungguh sakit mengenangkan perbuatan Sultan yang sungguh kejam itu. Mengapa Tengku berdiam saja? Katakan sesuatu. Katakan kepada Patik bahawa perbuatan Sultan itu adalah salah. Kenapa? Tengku takut ditimpa tulah oleh Sultan. Usahlah ditakutkan, Tengku. Hukuman dari Allah itu yang perlu ditakutkan, bukannya dari Sultan yang zalim yang tidak berhati purut itu. Akan Patik balas dendam
terhadap perbuatan sultan yang tidak berhati purut itu. Pasti. Ampun tuanku. Ada apa tuanku meminta panggil membawa Patik kemari? Setahu Patik tidak melakukan sebarang kesalahan. Namun jika ada, bolehlah tuanku nyatakan kepada Patik supaya Patik dapat membetulkan kesalahan. Ampun tuanku. Usahlah dirosakkan lagi Patik-Patik tu. Bukannya lagi dengan segala-galanya untuk perbuatan tuanku. Tuanku telah membunuh seluruh keluarga Patik. Patik menolong tuanku. Tolong jangan memaksa Patik tuanku. Tolong jangan memaksa Patik tuanku. Tidak tuanku, tidak. Aku tidak rela tuanku. Sungguh kejam hati kamu ketika bukan memaksa Patik. Tuan hamba, sepihati tuan. Apa ingat kedatangan tuan hamba adalah untuk membela nasib hamba. Rupanya hamba tersirat. Harta bagar mengembali. Lebih baik hamba tidak bersaudara jika begini kesudahannya. Jangan rapat. Nada hamba tikam tuan hamba. Sampai hati tuan hamba bersetuju dengan sultan. Tuan hamba sengaja mau menjual hamba kepada sultan kerana mau mendapatkan hasilnya kan? Bukan tuan hamba tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh sultan terhadap seluruh keluarga kita. Tuan hamba berpesan darah kepada hamba lagi. Oh, jadi tuan hamba memujuk hamba kerana gila kau angkat ya. Mana dari sini? Hamba jijik melihat muka tuan hamba. Jika ayah anda masih hidup sehingga hari ini, dia pasti tidak menyangka begini sikapnya tuan hamba. Apa tuan hamba sudah lupa apa yang dilakukan oleh sultan itu kepada keluarga kita? Jika tuan hamba sudah lupa dan hamba yang masih wilayah, sultan itu telah membunuh seluruh keluarga kita. Masih maukah lagi tuan hamba menjadikan orang itu suami hamba? Jadi, apakah tujuan sebenar pembusu? Cintakan rasa lengkapnya kepada hamba supaya hamba tidak merasa hati menjadi permaisuri kepada sultan Durjana itu. Apakah begitu rancangannya? Apakah benar tuan hamba hanya mau menyiasat? Sebenarnya, hamba juga muskil tentang pembunuhan keluarga kita. Tetapi hamba tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Karena tuan hamba juga tahu bahwa kuasa sultan itu adalah mutlak. Tetapi sebelum itu, maukah tuan hamba bersumpah? Hamba bukan apa. Hamba juga tidak mahu menjadi batu galasan untuk menjayakan cita-cita seseorang. Maukah tuan hamba bersumpah? Tuan hamba berani bersumpah kerana pengorbanannya suci. Hamba ikutkan saja segala kemauan tuan hamba.
Semoga apa yang kita rencanakan ini akan berhasil ya Tuhan. Tetapi Tuan Hamba, apakah Tuan Hamba tidak terfikir bahawa rancangan kita ini akan terbongkar? Hamba bukan apa. Hamba cuma risau jika kita akan menanggung padanya nanti. Lega hati hamba mendengar apa yang Tuan Hamba katakan. Jika hamba sudah tahu kebenarannya nanti, hamba akan berikan hukuman yang setimpal dan hamba tidak akan lepaskan si pengkhianat itu. Ampun tuanku, salahkah Patik menghadap kerana ingin menyaksikan Tun Fatimah menjadi permaisuri Melaka? Kurang tapak tangan, nyiru Patik dadahkan. Sudah tentulah Patik setuju, tuanku. Fatimah, ampun tuanku, biarlah Patik uruskan perkara ini. Fatimah, apa yang kau tangiskan Fatimah? Ikut sahajalah kemahuan Sultan. Lagi pula, sejak kematian Datuk Bendahara, hidup kau sebatang kara. Setidaknya, engkau mempunyai keluarga di sini. Hamba tidak berniat begitu, Fatimah. Kematian Datuk Bendahara sudah tentu ada bersebabnya. Maka hamba berbuat begini. Hamba tidak tamatkan harta kekayaan Fatimah. Cis, dayus kalau hamba berbelah kata. Kematian Datuk Bendahara sudah tentu ada bersebab. Kalau hamba tidak menyiasat, lebih baik hamba keluar dari Melaka ini. Ya, itu adalah pengorbanan yang suci. Hamba seorang yang bermaruah. Hamba adalah keturunan Melayu sejati, Fatimah. Hamba tidak akan berdiam diri. Tidak akan berdiam diri sekiranya kaum keluarga hamba dibunuh dengan tidak bersebab. Demi Allah, hamba bersumpah. Hamba memaksa Tun Fatimah kerana ingin mengetahui dalam di sebalik pembunuhan Datuk Bendahara. Terima kasih Fatimah. Datuk mengatakan bahawa Sultan menuruti kata-kata Datuk. Apa buktinya? Chief, celaka kau Datuk Menderia. Rupa-rupanya kau dalang di sebalik semua ini. Hamba tidak pernah berjumpa manusia berhati binatang seperti Datuk. Berani sungguh memfitnah Datuk Bendahara sebegitu rupa. Hamba mesti persembahkan kepada Sultan. Hutang darah mesti dibayar dengan darah. Raja yang adil adalah raja yang disayangi rakyat. Datuk Mendelia hidup di atas penganiayaan terhadap orang lain. Datuk tidak pantas berada di sini. Apa guna berpangkat kalau hidup tidak berkat? Barulah padang Sultan dengan Tun Fatimah. Datuk Bendahara sungguh bijak, tapi tidak pandai dalam memadamkan keadaan. Bukan begitu, Tun Musu. Kan kalau dijodohkan dari dulu, bukankah lebih baik sama cantik, sama padan? Tengku, Patik dengan Sultan, ayahanda Tengku, seperti isi dengan kuku. Setiap perkara yang diberitahu oleh Sultan, pasti Patik ambil tahu. Tengku, apa yang Patik jawab, Sultan semua mengikut. Kerana Sultan telah banyak makan budi hamba.
Jadi, segala nasihat semua didengarinya. Kalau bendahara itu tamak hendak merampas harta kerajaan, memang tidak berguna. Ingat Tun Busu, Sultan mendengar cakap Patik. Hitam kata Patik, maka hitamlah. Putih kata Patik, maka putihlah. Hei Tun Busu, ini Datuk Mendelia lah. Baru dapat pangkat, hidung sudah tinggi. Patik mesti persembahkan kepada Sultan. Patik mesti persembahkan kepada Sultan. Kita mesti bunuh dia. Kita mesti bunuh dia. Kita mesti bunuh dia. Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu? Hamba tak bersalah. Tolong! Hamba tak bersalah. Tolong! Tolong! Adakah benar apa yang diperkatakan oleh Raja Ahmad sebentar tadi? Kalau betul, umpama sia-sia saja beta menjadi sultan di negeri Melaka ini, jika sering diperkecil-kecilkan oleh sekalian rakyat jelata mahupun seisi istana. Apakah sebenarnya yang terjadi pada Melaka pada waktu ini? Mengapa begitu banyak sekali kabar-kabar berita buruk yang beta terima? Tempoh lalu, Datuk Bendahara telah mengawinkan anaknya, Tun Fatimah, tanpa memperkenalkannya pun terlebih dahulu kepada beta. Kemudian datang pula berita bahawa Datuk Bendahara sebenarnya ingin menjatuhkan beta sebagai pemerintah Melaka, menempah sepersalinan emas, segala cerik buatan emas. Datuk Bendahara telah pun beta hapuskan bersama anak-anak buahnya di seluruh Melaka. Kemudian anaknya, Tun Fatimah, dengan hati yang penuh terbuka, beta terima sebagai isteri. Tun Fatimah. Oh, Tun Fatimah. Beta bunuh bapamu, beta bunuh suamimu. Kemudian kau, beta angkat menjadi pemaisuri di istana beta. Bukankah itu suatu pengorbanan yang begitu mulia? Tapi tidak cukup dengan itu. Masih belum cukup. Kemudian datang pula kaum kerabat beta sendiri, Tengku Zainal, yang ingin merampas Tun Fatimah daripada beta. Berani dia memperkecilkan daulat beta sebagai pemerintah Melaka. Tapi biarlah kaum kerabat sekali melawan perintah sultan, maka mautlah jawabnya. Dan sesungguhnya tidak ada sekelumit pun perasaan menyesal di dalam hati beta atas kematian Tengku Zainal. Tapi datang pula berita daripada Raja Ahmad yang mengatakan bahawa setiap apa yang terjadi ini hanyalah fitnah yang dilakukan oleh Datuk Mendelia. Bencana apakah sebenarnya yang telah melanda Melaka pada waktu ini? Datuk Mendelia adalah orang kepercayaan beta. Tidak mungkin Datuk Mendelia ingin berpaling tadah kepada Melaka. Beta tak percaya. Beta tak percaya. Semua perkara-perkara yang berlaku ini sesungguhnya telah menjatuhkan daulat beta sebagai pemerintah Melaka. Tapi tak mengapa. Beta sebagai sultan yang cukup adil, beta akan membuat perhitungan yang cukup adil terhadap Datuk Mendelia. Biarlah.
Biarlah jika rakyat jelata sudah tidak lagi mahu mengikut perintah sultannya. Adakah mereka lupa negeri Melaka ini negeri berdaulat? Sehiris luka yang beta terima, semelaka sakitnya dirasa. Beta sultan. Beta ada daulat. Beta ada kuasa. Daulat dan kuasa. Dari daulat dan kuasa jadi Sultan Mahmud Melaka. Memang raja, tetap raja. Hanya niat jadi nyata. Bagai intan dan permata, bagai pinang dibelah dua. Tun Fatimah milik beta, bagai bulan jatuh ke riba. Gunung tak terlalu tinggi, titahku akan mendaki. Semuanya kelak akan bersujud di kaki tahta Melaka. Segerakan perhitungan, bertualang usah biarkan. Asal beta bahagia, yang beruntung Melaka juga. Tapi jika beta mendapat tahu bahawa semua ini hanyalah fitnah terhadap Datuk Medelia, beta tidak akan was-was untuk menjatuhkan hukuman bunuh kepada Raja Ahmad. Ya, saya Tun Fatimah. Saya Tun Fatimah, istri Mahmud. Memang saya biadab. Memang saya biadab. Memang saya biadab kerana saya cuba untuk menegakkan kebenaran. Saya biadab kerana saya cuba untuk menegakkan kebenaran mengenai kematian keluarga yang saya kasihi. Siapa di antara kamu? Siapa di antara kamu yang pernah berdiri di kaki saya? Siapa? Tidak ada, bukan? Ayah yang saya kasihi, yang menyayangi saya semenjak saya masih kecil. Abang saya yang menjadi rakan saya semenjak masih kecil lagi. Suami saya yang saya kasihi, yang telah berjanji untuk sehidup semati. Kemana mereka sekarang? Betul, ya, mereka dibunuh dengan kejamnya. Mereka dibunuh tanpa usul periksa. Mereka dibunuh tanpa mengetahui kebenaran itu. Jadi, beritahu saya, masihkah saya perlu berdiam diri? Masihkah saya perlu berlembut? Setelah semua perkara yang berlaku kepada saya, setelah semua perkara yang telah direbut dari saya, masihkah saya cuma perlu diam diri? Semua orang yang saya kasihi,
semua orang tempat saya bergantung direbut, dibunuh di depan mata saya sendiri. Saya di sini dikatakan biadab hanya untuk mencari kebenaran atas kematian mereka. Saya dikatakan biadab karena inginkan kebenaran itu. Ya, saya biadab. Baiklah, jika itu yang kamu katakan biadab, bunuhlah saya. Bunuh saya dengan sahabat-sahabat saya. Bunuh saya dengan saudara-saudara saya. Bunuhlah kami karena kami ingin coba untuk menegakkan kebenaran itu. Bunuhlah kami. Kalau itu yang membuatkan kamu rasa puas. Tapi ingat, setelah kami dibunuh untuk menegakkan kebenaran itu, satu perkara yang kamu kena ingat, tidak akan ada lagi kebenaran, ketenangan, keadilan di dunia ini. Karena kebenaran dan keadilan itu akan terkubur bersama-sama kami. Kamu akan puas, tapi kamu tidak akan tenang. Tidak, Bang. Tidak. Saya tidak sekejam itu, Bang. Saya tidak akan sesekali melukai Abang. Saya tidak sekejam itu. Abang, hukumlah saya. Hukumlah saya. Saya rela, Bang. Saya tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Hanya pada Abang sajalah tempat saya berlindung. Tempat saya menagih kasih. Tempat saya mengadu. Tidak akan mungkin saya melukai Abang. Apatah lagi membunuh Abang. Abang, janganlah berkata seperti itu. Saya tidak mau kehilangan Abang. Janganlah berkata seperti itu. Memang saya pernah marahkan Abang. Memang saya pernah bencikan Abang. Tapi itu semua hanya di masa lalu, Abang. Saya sendiri telah menerima kenyataan itu, bahwa Abang juga hanyalah manusia biasa. Abang juga pastinya akan melakukan satu kesilapan, sekurang-kurangnya satu kesilapan dalam hidup Abang. Itu tidak saya jadikan alasan untuk saya melukai Abang, alasan untuk saya membunuh Abang. Tidak sama sekali, Abang. Tidak sama sekali. Sekarang Abang pun telah menjadi suami saya. Abanglah syurga saya sekarang. Tidak akan mungkin saya lukai Abang. Yang lalu, biarkanlah berlalu. Jadikan masa lalu itu sebagai cermin pelajaran kita, Abang. Selepas ini, Abang jangan sesekali melakukan hal yang sama lagi. Saya tidak mahu lebih ramai orang di luar sana merasakan sakit yang saya rasakan.
Cukuplah saya seorang. Selepas ini, abang haruslah berfikir sedalam-dalamnya terlebih dahulu. Sedalam-dalamnya sebelum abang membuat sesuatu keputusan. Ingatlah bang, raja yang adil, raja yang dikasihi, disanjung tinggi oleh rakyat. Ingatlah, saya tidak pernah meminta kamu untuk melupai sejarah. Ingatilah sejarah itu. Ingat, sematkan dalam hati kamu. Karena sesiapa yang melupai sejarah pasti akan mengulanginya.